Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Okey, ini adalah sambungan daripada minggu lepas. InsyaAllah progression tajuk bab 5 untuk tingkatan 4 KSSM. So sebelum ni kita dah belajar pasal geometri arithmetic progression ataupun AP. Okey, kali ini kita belajar untuk geometric progression ataupun secara singkatnya kita buat adalah GP. Okey. So ada beberapa perkara yang kita perlu tahu dalam geometric progression. Okey. So yang pertama, of course, kita kena tahu macam mana nak mengenali geometric progression. Okey. Sebelum ni arithmetic progression, macam ni kita nak detect dia adalah arithmetic progression. Sequence dia mesti mempunyai common difference. Okey. Sebagai contoh 2, 4, 6, 8. Okey, ini adalah arithmetic progression AP sebab dia mempunyai common difference. Okey, common difference maksudnya nombor kalau kita ada formula Tn plus 1 kita tolak dengan Tn. Okey, so maksudnya 4 tolak 2 or 6 tolak 4 or 8 tolak 6. Okey, semuanya akan dapat common difference iaitu 2. Okey, so itu adalah arithmetic. Tetapi untuk geometrik pula, kalau kita nak tahu dia adalah geometric progression ataupun tidak, dia mempunyai common ratio. Okey, yang hari itu kita belajar adalah common difference, tetapi untuk kali ini dia adalah common ratio. Okey, bila ratio kita kaitkan dengan fraction lah ataupun pecahan. Okey, so sama juga macam ni, Tn plus 1 dengan Tn. Ini pun sama, Tn plus 1 dan juga Tn. Cumanya this one kita different, this one kita ratio. Okey, kita bahagikan. Alright. Manakala yang seterusnya adalah nth term. Okey, nth term sebelum ni kita untuk arithmetic pun ada nth term dia sendiri. Okey, untuk geometric progression juga ada formula untuk nth term dia tersendiri. So ianya adalah A. So kalau ingat, A tu adalah first term, and then R ni adalah common ratio tadi, dan juga n tolak 1. Okey, ni kuasa n tolak 1. Okey, yang seterusnya adalah sum of the first n terms. Okey, so yang ini lain sedikit daripada yang sebelumnya, sebab yang sebelumnya untuk arithmetic sum of the first n term dia hanya ada satu formula saja, tetapi untuk GP dia ada dua pilihan. Okey, kenapa dia ada dua pilihan? Disebabkan oleh R. Okey, disebabkan oleh R. So kita kena pilih. Jika R kita lebih besar daripada 1, kita pilih formula yang nombor 1, iaitu R tolak 1, bawah ni pun R tolak 1. Okey. Jika R kita kurang daripada 1, kita pilih formula yang nombor 2, di mana formulanya adalah 1 tolak R kuasa N dan juga 1 tolak R. Okey. Alright. Yang seterusnya pula adalah kita perlu tahu macam mana nak n approaches infinity. Ini adalah formula untuk n approaches infinity. So bila n kita berada pada infinity, so ini kita gunakan formula this one. Dan formula this one dia berkait dengan mencari recurring decimal, bukan mencari recurring decimal, tapi daripada recurring decimal kita nak jadikan dia simplest fraction. Okey, so recurring decimal tu apa? Okey, sebagai contoh, recurring decimal ni adalah nombor yang berulang-ulang. Okey, so bila 3 tu berulang-ulang, kita letak dot tu atas 3. So kita letak dot atas 3 sebab apa? Sebab nombor 3 tu berulang-ulang sampai habis. Okey,
Yang this one pula kenapa ada dot 2, ada pada 3 dan juga pada 7? Sebab 3, 7 tu dia berulang kali. 3, 7, 3, 7, 3, 7 sampai sudah dia berulang 3, 7 tersebut. This one pun sama, 0.44 ni tidak berulang sebab tak ada dot di atas. So yang ada dot di atas adalah 3 dan 7. So jadinya kita salin balik 0.4, jangan ulang 4, kita hanya ulang 3 dengan 7 sahaja. Okay. So ini sedikit secara basic daripada GP. Okay. Kita boleh teruskan dengan latihan. Baik. Latihan yang pertama iaitu example 1. Okay, kita nak determine whether the following sequence is GP or not. Okay, so ingat lagi tak tadi macam mana kita nak tahu dia adalah GP sequence ataupun tidak? So kita kena uji common ratio. So common ratio R. So formula kita adalah Tn plus 1 over Tn. Okay. So therefore kat sini kita kena tengok R yang pertama. Okay. So 12 bahagi 4. R yang kedua 36 bahagi 12. Okay. R yang ketiga adalah 108 bahagi 36. Adakah kesemua R ini mempunyai common ratio yang sama? Kalau dia mempunyai common ratio yang sama, okay, dia adalah GP. So therefore jawapannya adalah 3. So tekan kalkulator, semua akan dapat 3. Okay, so this one bagi this one bagi this one, dan this one bagi this one. Okay, semua akan dapat 3. So therefore bila semua dapat 3 yang sama, jawapan yang sama, so kita buat conclusion bahawasanya the sequence is a GP. Okay, with common ratio equals to 3. Okay. Okay, kita test pula untuk sequence yang kedua. Adakah sequence yang kedua ni sequence GP ataupun tidak? Okay, so sama juga kita menggunakan formula this one. Okay, therefore R1 144 per 288, R2 48 bagi 144, dan juga R3 adalah 16 bagi 48. Okey, so kita tekan kalkulator. 144 bahagi dengan 288 iaitu 0.5. This one pula 48 bahagi dengan 144. Okey, dah akan dapat 0.33. Okey, dan this one pun akan dapat 0.33. Alright, so therefore dia tak sama. Okay, bila tak sama, therefore the sequence is not a GP. Okay, so because apa? Because each common ratio have different value lah. Okay. Alright. So itu adalah untuk example yang pertama. Okay, macam mana kita nak kenal pasti sequence tersebut adalah GP ataupun tidak. Alright. Okay, kita pergi pula kepada yang kedua. Okay, untuk yang kedua kita nak solve. Okay, so macam mana kita nak solve the first 3 terms, okay, of GP are 4, 12, 36, and then dot. Okay, determine then the A the nth term, then B the 60th term. Okay, so ini mudah saja. Formula apa yang kita nak pakai adalah formula Tn equals to
AR kuasa N tolak 1. So kita nak pakai this one. Okay, so sebelum kita pakai formula tersebut, of course kita kena pasti A dan juga R. Okay, so apakah A? First term, okay, yang awal. Okay, yang awal A dia adalah 4. Okay, manakala R, okay, apakah itu R? Common ratio. Kita tak pakai common difference sebab dekat sini soalan dah state terang-terang dia adalah GP. So bila GP kita wajib guna common ratio. Okay, so this is the formula. So therefore 12 bahagi 4. So tak kisahlah awak nak buat 12 bagi 4 ataupun 36 bagi 12. Okay, dia akan dapat jawapan yang sama sebab dia dah pun state kat sini dia adalah GP. So tak payah uji lagi. So 12 bagi 4 adalah 3. Okay, so awak dapat A, awak dapat R. Therefore kita masukkan dalam formula Pn sama dengan 4. Okay, so this one adalah 3 N tolak 1. So ini adalah A kita, ini adalah R kita. Okay, so yang seterusnya adalah the 60th term. Okay, N sama dengan 6. Okay, ini maksudnya N sama dengan 6. Okay, kita nak kira N sama dengan 6. So formula kita tadi Tn sama dengan A R N tolak 1, dan di mana A kita adalah 4 dan R kita adalah 3. Okay, tadi kita dah dapatkan A adalah 4, R adalah 3. Okay, so daripada situ kita masukkanlah. Okay, 6 untuk N. So T6 okay, sama dengan A tadi adalah 4 and then 3, N ni adalah 6 lah. Okay, 6 tolak 1. Okay, so T6 sama dengan 4 3 kuasa 5. Okay, 6 tolak 1 adalah 5. So dekat sini kita tekan saja kalkulator. Okay, kita akan dapat 972. Right. Okay, macam ni lah kita tekan. Okay, kita akan dapat 972. Okay, itu dia adalah example yang kedua. Okay, so ini tentang menggunakan formula Tn bagi GP lah. Right. Seterusnya kita pergi kepada example yang ketiga. Okay, example yang ketiga pula. Okay, kita nak determine the number of terms of the following GP. Okay, so number of term maksudnya kita nak tahu N kita adalah berapa. Kita nak tahu. Okay, so sebelum kita tahu N kita adalah berapa, kita perlu cari dulu A dan juga R. Okay, kita cari A dan juga R sebelum cari N. Okay, A adalah yang awal 6, R pula, okay, kita sebab ini GP, so kita guna common ratio. So 12 bagi 6. Okay, 12 bagi 6. Okay, 12 bagi 6 adalah 2. Okay, so dah dapat A dan juga R. Okay, so nak masukkan kat mana A dan juga R? Kita masukkan dalam formula kita lah. Okay, A, R, N tolak 1. Okay, so therefore bagaimana pula dengan 6144? Ini adalah last term. Okay, ini adalah last term. Maksudnya sequence ini berakhirnya pada 6144. Okay, so ini term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga, bla 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 sampailah 6144. So dekat sinilah kita nak tahu Tn dia. Okay,
di manakah penghujungnya, pada term yang keberapa. So therefore ini adalah 6144. Okay, so A adalah 6, R adalah 2, N tolak 1, macam ni. Okay, kita masukkan this one dan juga this one. So N ni tinggal sebab ini adalah kita punya goal kita lah, kita nak carikan that one. So therefore 6144 kita bagi dengan 6. So this one pindah, ni ada hubungannya adalah darab, pindah sebelah akan jadi bahagi. Okay, tekan kalkulator. 6144 bagi 6. Okay, 1024. Okay, sampai dekat sini kita dah kena refresh balik macam mana kita belajar tentang logarithm indices set tu. Okay, so this one adalah base. Okay, base pindah sebelah dia akan jadi log lah. Okay, so masih lagi base 2. Okay, 1024. Okay, nak N tolak 1. So daripada sini, okay, 2 dah jadi log base 2 macam ni. Okay, so ingat lagi, after that kita tak boleh tekan kalkulator macam ni. So bila nak tekan kalkulator, dia mesti log 10. Okay, dia mesti log 10. So kita kena change base. Macam mana nak change base? Log atas bahagi log bawah. Ingat lagi, log atas bahagi log bawah. Log atas bahagi dengan log bawah. Okay, so kita dah jadi base 10 kat situ. So tekan log 1024. Okay, bahagi dengan log 2. Okay, dah akan dapat 10. So 10 sama dengan N tolak 1. So kita pindahkan, N akan jadi 11. Okay, okay, itu dia. Kita teruskan pula kepada example yang keempat. Okay, macam mana nak buat example yang keempat? Okay, so for this one pula, okay, kita dah masuk kepada SN. Tadi kita pasal TN, sekarang pasal SN sebab kita dah nampak kat sini ada sum. Okay, given the first three terms of GPR 6, 24 and 96 and ... So sum of the first n term. So kita refresh balik, formula SN adalah A1 tolak Rn over 1 tolak Rn. Ini untuk R lebih besar daripada 1. Ini adalah untuk R lebih kecil daripada 1 dan juga or Sn sama dengan A Rn tolak 1 over R tolak 1. Okay, ni R lebih besar daripada 1. Okay, so kita ada dua pilihan dekat sini. So pilihan kita, ingat lagi, kita berpandukan R. Kalau R lebih kecil daripada 1, kita ambil yang nombor 1. Kalau nombor 2 ni R lebih besar daripada 1 lah. Okay, so macam biasa kita uji. A adalah, yang awal adalah 6 dan juga R, kita tengok 24 bahagi 6. 24 bahagi 6. So 24 bahagi 6 adalah 4. So kita tengok 4 ni dia lebih besar daripada 1. So bila dia lebih besar daripada 1, okay, more than 1, okay, so kita ambil yang this one lah. Okay, so Sn sama dengan A tadi adalah 6, so R 4 tolak 1 per dengan R adalah 4 tolak 1. So kita pemudahkan dia, 6 4 kuasa N tolak 1 per dengan 3. Okay, dan this one boleh cancel, 1 sini jadi 2.
Okay, therefore 2, 4 kuasa N tolak 1. Okay, boleh simplifykan lagi tak? Okay, dah habis. Sampai sini saja yang kita boleh simplify. So, kalau nak biarkan sampai sini pun tidak mengapa. Okay, so inilah dia sum of the first N term. Okay, masih lagi dalam term N. Okay, in term of N. N. Tak payah ubah. Okay. Seterusnya, untuk B, dia kata if the last term of the progression is 24,576, find the sum of all the term. Okay, so dekat sini first, okay, kita kena tahu dulu last term ni N dia yang keberapa. Okay, 2, 4, 5, 7, 6 ni yang keberapa N dia. Dan lepas tu soalan dia find the sum of all the terms. So maksudnya daripada situ barulah kita cari Sn dia. Okay, dah dapat N, barulah kita masuk N dia dekat sini. Alright. So therefore kita kena guna yang macam tadi lah. Okay, this one, kalau ada last term kita masukkan dekat Tn dulu. Okay, therefore Tn sama dengan ARN tolak 1. Tn kita adalah 2, 4, 5, 7, 6. Okay, Tn kita adalah 2, 4, 5, 7, 6. Okay, sama dengan A tadi, kita dapat A adalah 6 dan juga R adalah 4. N tolak 1. Okay, so kita nak dapatkan N dulu. Okay, so ini pindah sebelah. 2, 4, 5, 7, 6 bahagi dengan 6, 4N tolak 1. Okay, so kita tekan kalkulator. Okay, kita akan dapat 4096 per 4N tolak 1. Okay, dan ini adalah base, pindah sebelah akan jadi log. Log base 4, 4796 sama dengan N tolak 1. Dan ini tak boleh tekan kalkulator. So apa yang kita buat, log atas bagi log bawah. Okay, log atas bahagi log bawah. Okay, log atas bahagi dengan log bawah. Log atas bahagi dengan log bawah. So kita akan dapat 6. So 6 sama dengan N tolak 1. Therefore N sama dengan 7. Okay, so kita dah dapat lah N kita berapa. So kita dah tahulah macam nak kira yang find the sum of all the terms. So all the terms kita adalah 7. Okay, so S7. Okay, so S7, kita tak payah lagi ulang masuk balik dalam this one. Okay, kita terus ambil saja yang kita telah permudahkan ini. Okay, nak kembali ke sini pun tak apa, tapi masa panjang. Tapi this one lebih ringkas sebab kita dah permudahkan. Kita ambil kat sini saja. 2, 4, 7 tolak 1. Okay, so S7 kita adalah 3, 2, 7, 6, 6. Okay, so kalau saya buat 4 kuasa 7 tu dulu. Okay, lepas tu saya tolak 1. Okay, lepas tu saya darab dengan 2. Okay, 6, 0 pula, 6. Okay, so itulah dia example yang keempat. Okay, slow tengok satu-satu. Kalau terlalu pantas boleh pause kejap. Okay, boleh teruskan. Okay, kita pergi pula kepada example yang kelima. This one. Okay, so example yang kelima ni formula dia sangat comel. Okay, so formulanya tentang sum to infinity. So S infinity sama dengan A bahagi dengan 1
tolak R. Okey. Ini formula untuk sum to infinity. So macam biasalah, untuk GP, okey, so kita cari A dulu. A adalah yang awal 24 dan juga R. Okey, kita nak cari R. 12 bahagi dengan 24. Okey. So 12 bagi 24 adalah 0.5 ataupun 1/2. Okey. So therefore kita masukkan dalam formula, A kita adalah 24 dan juga 1 tolak R kita adalah 0.5 ataupun 1/2. Okey, so tekan kalkulator. 1 tolak 0.5 dah 0.5, lepas tu 24 bahagi dengan dia lah, kita akan dapat 48. Okey, so sum to infinity adalah 48. Okey, itu yang pertama. Okey, macam mana pula dengan yang kedua? Sama sahaja. Okey, masih lagi mencari A. Okey, masih lagi mencari R. Okey, negatif 40/100. Okey, negatif 40/100 adalah negatif 2/5. And then kita masukkan dalam formula. Okey, A kita adalah 100 bahagi dengan 1 tolak negatif 2/5. Okey, so jangan lupalah ada kurungan sebab dia dah negatif-negatif. So dia akan jadi positif kan. 1 tambah 2/5. 1 tambah 2/5. Okey. Tak nampak. Bagi 1 tambah 2/5. Lepas tu 100 bahagi dengan answer. Okey. So kita akan dapat 500/7. Okey. So this one awak nak buat dalam perpuluhan pun tak apa, tapi saya lebih suka pecahan sebab dia adalah exact value. Okey, nombor yang tepat lah. Okey. Tapi dia ikut juga soalan. Kalau soalan nak dalam desimal, awak buatlah dalam desimal. Tapi kalau tak ada arahan, so awak boleh buat mana-mana lah. Okay. Alright, dan seterusnya. Okay, seterusnya adalah example yang ke-6. Okay, example yang ke-6 adalah kesinambungan daripada formula tadi juga, sum to infinity. Okay, cumanya dia ada dia tak secara direct lah. Okay, so dia suruh solve the first term and the sum to infinity of a GP are 6 and 9 respectively. Okay, apa maksudnya dekat sini? Maksudnya first term kita adalah 6 dan sum of the infinity kita adalah 9. Okay, so dekat situ kita take note dulu. A sama dengan 6 dan juga sum to infinity adalah 9. Okey, kita keluarkan dulu data dan baru kita baca soalan, find the common ratio. So maksudnya dia nak R itu adalah apa. So basically dah ada sum of infinity dekat sini. Jadinya kita menggunakan formula sum of infinity lah. Okey. So sum of infinity adalah 9. A kita adalah 6 dan 1 tolak R. Macam tu. Okay. So therefore kita this one bahagi di atas jadi darab. So this one kembali balik ke bawah. Okay, ini darab, pergi sebelah jadi bahagi. So 6/9 adalah 2/3 and then 1 tolak R. Therefore this one kita pindahkan je lah. Okay, so R, negatif R, so this one adalah 2/3 tolak 1. So 2/3 tolak 1 adalah negatif 1/3. So this one boleh cancel lah. Alright. So dapatlah common ratio. Okay, common ratio sebab dia GP. Okay, kita guna common ratio.
Alright, last but not least, okay, for today, okay, kita ada lagi 2 lagi soalan sebelum habis. Okay, kita pergi dulu. Ingat lagi tadi kita cerita pasal recurring decimal. Recurring decimal adalah nombor yang berulang. Okay, so this one yang berulang adalah 6 sampai sampai habis, sampai sudah dia 6. Okay, alright. Macam mana nak selesaikan this one? Ini juga kesinambungan daripada S2, sum to infinity. Sebab apa sum to infinity? Sebab dia berulang sampailah infinity. Okay, itu secara basicnya kenapa kita gunakan sum to infinity. So, yang pertama adalah stepnya kita asingkan daripada 0.6. Okey, dan juga lepas 0.6, okey, kita dah ambil 0.6 ni. Okey, yang tinggal adalah 0.06. Okey, 0.06 di sini. Okey, so bila kita dah ambil 0.06, yang tinggal pula okey adalah 0.006, iaitu this one adalah represent this one pula. Dan seterusnya macam tu. Okey, jadi saya ulang balik. 0.6 okey adalah yang di hadapan. Okey, dan seterusnya adalah selepas kita dah ambil 0.6, yang tinggal adalah 0.06, 0.0, sebab ini dah diambil, so dia jadi kosong. Okey, 6. So selepas ini pula yang diambil, dia jadi 0.00. Ni dah hilang lah sebab ni 1, 2, ni 1, 2. Right? Macam tu. Okay, so daripada situ kita boleh nyatakan A kita adalah 0.6 yang di awal ini. Okay, yang di awal ini adalah A. Okay, first term. Dan juga R kita adalah 0.06 bagi dengan 0.6. Okay, so 0.06 bagi dengan 0.6 adalah 0.1. Okay, so therefore saya kata tadi sebab dia berulang sampai ke infinity, kita kena guna formula sum to infinity. A 1 tolak R. So A adalah 0.6, 1 tolak 0.1. Macam tu. Okay, so 1 tolak 0.1 and then 0.6 bagi dengan answer tadi. So nampak tak kat sini dia berulang banyak kali. Okay, tapi kita jangan tulis this one sebab soalan okay dia nak as a fraction in its simplest form. Okay, so kita tekan shift, kita tekan ABC, dia akan keluar 2/3. Macam tu. So maksudnya 2/3 tu dengan 0.666 adalah benda yang sama. Okay, itulah kita punya goal kita lah. Okay, macam mana pula dengan this one? Okay, apa yang kelainannya? Okay, sebab this one daripada awal sampai akhir semua sama nombor, tapi this one hanya 4 dengan 5 sahaja yang sama. Okay, so maksudnya dekat sini adalah 0.69454545 sampailah habis. Okay, alright. Therefore 0.69 okay tambah dengan 0 ni dah ambil 0.0045, right? Okay, 0.045 and then so this one dah ambil, so dah tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, tadi 1, 2 kan, so 2 kosong. So this one 0.004 kan, kosong, so ada 4 lah kosong, baru 4, 5 macam ni, tambah dengan baru dot. Okay, lainnya yang this one adalah kita kurungkan dekat sini. Okay, kita kurungkan dekat sini. So bila kurungkan kat sini, kita dapati bahawasanya A kita
bukan 0.69. Okey, A kita bukan 0.69 sebab ini bukan ini yang berulang, yang this one yang berulang kan, yang ini yang berulang, yang ini yang berulang. So daripada sinilah kita start kita punya A, iaitu 0.0045. Dan juga R kita adalah 0.00045 bagi dengan 0.0045. Okey. So R kita adalah 0.01. Alright. Itu adalah perbezaannya. Dan juga bila kita buat S infinity, okey, S infinity, so kita kena ambil daripada yang awal. Okey, ambil balik yang kita biarkan ni, barulah tambah dengan okey, A 1 tolak R. Okey, so itulah perbezaan A dan juga B. So kena hati-hatilah. So step A lain, step B lain. Step B ni panjang sikit sebab dia tak kesemua nombor sama. Okey, so sama dengan 0.69 tambah dengan 0.0045 per dengan 1 tolak 0.01. Macam tu. Okey, so therefore 1 tolak 0.01 0.0045 bagi dengan answer. Lepas tu kita tambah dengan 0.69. So nampak tak? 0.6945 sampai habis kan. So daripada situ kita nak fractionkan dia, shift ABC. Shift ABC dia akan dapat fraction. So 191 per 275. Okay. So itulah dia perbezaan recurring yang pertama dengan recurring yang kedua. Okay, so kena hafal step lah. Okay. Okay, last but not least for today, kita nak selesaikan problem solving. Okay, ini adalah penceritaan lah. Okay, so Azrul deposit 600 ringgit in a bank in March. Okay, from March to October, the total amount of money deposited increases by 20% per month. Calculate the total amount of money. Okay, kita exclude the interest in Azrul savings account until October. So maksudnya dekat sini adalah Azrul dia simpan sebanyak RM600, okay, pada bulan Mac, okay, kat dalam bank. Lepas tu dari bulan Mac hingga Oktober, keseluruhan wang yang disimpan tu dia bertambah sebanyak 20%. Dia bertambah setiap bulan. Okay, daripada Mac ke April, 20%, April ke ni pun 20%. Lepas tu apa yang dia nak adalah hitung jumlah wang tidak termasuk faedah dalam akaun simpanan Azrul sehingga bulan Oktober. Okay, so for this one kita menggunakan GP. Okay, sequence kita menggunakan GP. Sebab apa? Sebab dekat sini daripada, kalau kita tengok daripada March, okay, kepada April kepada Mei, dia kata peningkatan 20%. Jika peningkatannya adalah melibatkan ratio 20% kan, 20% tu adalah 20% dia melibatkan ratio, ianya adalah GP. Okey, tapi kalau dia tak melibatkan ratio, dia melibatkan tambah atau tolak, itu adalah common difference. So bila common difference kita guna AP. Okey, so itulah macam mana kita nak tahu the ratio ataupun difference. Okey, so yang pertama, sequence yang pertama adalah 600. Betul? Sebab dia mulakan menyimpan dengan RM600 pada bulan Mac. Okey, lepas tu April
berapa? Berapakah April? Okay, dia kata dia jumlah peningkatan adalah 20%. So therefore 600, okay, kita darab dengan 120 per 100. Okay, sebab peningkatan 20%. Okay, macam tu. So kita kena tambahlah daripada 100 tambah dengan 20, so dia jadi 120 sebab dia peningkatan. Okay, kalau penurunan 100 tolak 20 lah. Sebab dia peningkatan, awak buat 100 tambah 20 iaitu 120. Okay, so dekat April, okay, kita kira. So awak akan dapat 720. Okay, macam mana pula dengan Mei? 720 darab lagi lah 120 per 100. Okay, awak akan dapat berapa? Okay, tekan kalkulator. 864. Okay, sampailah ke Oktober. Okay, sampailah ke Oktober. So dekat sini kita boleh tak tahu A? Okay, kita boleh tahu A. A kita adalah 600. Okay, kita boleh tahu tak R? Boleh. 720 bahagi dengan 600. Okay, iaitu 1.2. Okay, so sekarang ni dia nak calculate the total amount. Total amount sampai bulan Oktober. So bila total amount, kita kena tahu N dia berapa. So N dia berapa? So kita tahulah daripada Mac hingga Oktober ni berapa berapa dia punya N. So kira Mac 1, April, Mei, Jun, lepas tu Julai, Ogos, September dan juga Oktober. So ada 8. So kira macam tu lah. So N sama dengan 8. Daripada Mac sampai Oktober, okay, ada 8 kali lah. Okay, so therefore dia nak total. Apa yang dimaksudkan dengan total? Okay, sum lah. Okay, sum. So kalau sum, gunakan formula SN. So dan juga SN yang kita pakai adalah yang more than one. Mesti more than one. Okay, so SN kita adalah A Rn tolak 1 per R tolak 1. Okay, kita kena ambil yang, sebab ni ada pilihan kan, ni ada dua pilihan. So ingat dia ada dua pilihan, so kita ambil yang more than one. R dia more than one. Okay, sebab ni kat dalam ni dia tak boleh negatif. Okay, so S8 adalah A adalah 600, R adalah 1.2, N tadi adalah 8 tolak dengan 1, and then this one 1.2 tolak 1. So sum S8. So kita tekan kalkulator. 1.2 tolak 1. So selesaikan yang bawah. Okey, lepas tu saya bahagikan dengan 600. Okay, 600 bahagi dengan answer. Okey, 3000. So 3000 ini 1.2 kuasa 8 tolak 1. Okey, 1.2 kuasa 8 tolak 1, lepas tu darab dengan 3000. So awak akan dapat ni lah, 9899.45. So RM 9899.45. Okay, so itu adalah dia punya total amount money yang dapat dia simpan lah sepanjang Mac sampai Oktober. Okay, so itu saja untuk hari ini mengenai GP. Saya harap you guys semua dapat memahami. Boleh tengok balik video jika ada yang terlalu cepat ataupun terlalu pantas. Boleh tengok slow-slow. Okay,
kita jumpa lagi lah. Okay, alright, bye bye, thank you.